Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pagi ini kita renung satu hadis yang berbunyi An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الجماعة غفر الله له ذنوبه. Hadis rawahu Muslim. Maksudnya daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang berwuduk dan menyempurnakannya, kemudian berjalan untuk menunaikan solat fardu bersama jemaah, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya. Hadis ini hadis sahih Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW mengkhabarkan tentang amalan agung. Barang siapa yang mengamalkannya, nescaya Allah memuliakan dengan ganjaran besar, iaitu keampunan dosa daripada Allah. Jadi amalan ini berkaitan dengan solat dan mengandungi 3 perkara yang dilakukan oleh seorang Muslim, iaitu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya ialah menyempurnakan wuduk, iaitu melekapkannya dengan memastikan air sampai kepada seluruh anggota wuduk. Maknanya kita kena tahu untuk kesempurnaan wuduk, rukun wuduk ada berapa? Rukun wuduk ada 6, dipanggil 2 basah, 4 basah, 2 kering. Istilah orang tertua. Yang pertama niat ketika membasuh muka. Maknanya sampai je air di muka tu kita niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala, ataupun kerana saja aku makan keadaan kecil kerana Allah Ta'ala. Boleh juga macam niat. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka, kemudian membasuh tangan hingga ke siku, menyapu sebahagian ataupun mana-mana tempat di kepala yang biasanya tumbuh rambut, sekalipun rambut kita tak ada, kena sapu juga. Kemudian membasuh kaki sehingga buku lali. Dan yang keenam, tertib. Itu rukun wuduk. Jadi kalau kita sempurnakan semua itu, insya-Allah wuduk kita boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Semasa kita wuduk, air yang kita basuhan itu akan gugur bersama dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar memerlukan pada taubat. Taubat nasuha. Taubatan nasuha. Yang kedua disebut di sini iaitu selepas kita berwuduk, berjalan menuju ke masjid dengan tujuan menunaikan solat yang diwajibkan ke atasnya, iaitu solat fardu. Di antara yang disuruh ialah solat fardu secara berjamaah. Ini ditujukan lebih lagi kepada lelaki. Perempuan boleh pergi solat berjamaah andai kata tidak menimbulkan fitnah.
Tidak menimbulkan fitnah. Maknanya yang cantiknya isteri pergi bersama dengan suami. Kalau suami tak mau pergi ke masjid, itu yang susah. Ya? Nanti didakwa pula. Kata tak benar ataupun keluar tanpa izin. Dalam bab keluar tanpa izin, kalau suami tak mengajar fardu ain, isteri boleh keluar nak pergi ke masjid ataupun mencari ilmu tanpa keizinan suami. Itu tak perlu minta izin. Kalau suami memang tak boleh mengajar. Ataupun suami boleh mengajar tapi dia tak ada masa. Dia sibuk dengan kerja dia. Tak ada masa untuk mengajar isteri. Maka isteri boleh keluar untuk mencari ilmu tanpa keizinan suami. Bahkan kalau suami tak benar isteri mencari ilmu, itu menjadi satu kesalahan pada suami. Okey, yang ketiga yang sebenarnya ialah menunaikan solat fardu bersama jemaah para muslimin. Maknanya kita buat dalam kita berjemaah, di rumah boleh buat jemaah. Tapi yang lebih besarnya ialah berjemaah di masjid ataupun di surau. Dia berbeza. Di rumah kita dapat satu, tapi di masjid dia dapat 27 kali ganda. Lagi besar. Jadi barang siapa yang melaksanakan perbuatan tersebut, yang ketiga tadi, menyempurnakan wuduk dengan sempurna, berjalan menuju ke masjid, solat secara berjemaah, nescaya dia akan meraih pahala yang besar, iaitu pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan ampunkan dosa. Dengan kata lain, kalau kita ni tak ada dosa, maka tempat kita ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesiapa yang ampunkan dosa-dosanya, maka dia tergolong dalam kalangan mereka yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Itulah renungan pada pagi ini. Jadi kita ambil intibar. Semoga dengan dengan hadis yang pendek itu. Kalau kita tengok hadis lain pun, ada satu hadis lain yang berbunyi, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ini tapisan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang yang mempunyai sebesar zarah kesombongan dalam hatinya. Apabila seseorang itu rasa besar, itu menyebabkan dia tidak masuk syurga. Pernah Aisyah ditanya, macam mana nak tahu orang itu jahat? Apabila seseorang itu merasakan dia lebih baik daripada orang lain. Mana kita jangan sombong, kita rasa besar diri. Itulah boleh menghalang kita daripada masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Okey, ada apa-apa yang nak bincang? Silakan jemaah, kalau sekiranya ada soalan ajukan kepada Ustaz, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam.
Ada satu pertanyaan mengenai wuduk. Yang kalau ada orang katakan kita harus sapu kesemuanya termasuk yang rambut di tepi telinga itu. Macam mana tu? Dia kata kalau tak kena mungkin tak sah sebab kan rambut kita untuk perempuan kan dia panjang. Dia beza laki perempuan. Kalau dia kira apa muka ni di antara atas daripada atas sampai ke dagu. Kalau daripada sini mana daripada anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Jadi mana-mana yang perempuan tu yang ekor dia tu panjang kan. Ada dibahas, ada yang berpendapat kena buat keluar semua hak tu. Tapi ada juga yang berpendapat bahawa tak perlu kita keluar tapi yang biasa saja. Maknanya setakat yang lebihan sikit je. Lebihan sikit tempat rambut kita keluar tu. Rambut di muka kita basuh yang tu sikit je. Tak perlu kita tarik keluar. Kalau nak sempurna, memanglah. Kalau nak hati-hati, langkah hati-hati, kita buat keluar semua. Sebagai langkah berhati-hati. Macam kita ambil wuduk kan. Dia hak betul-betul. Kalau siku, setakat siku betul-betul lah. Tapi kita bagi lebih sikit. Supaya kena semua. Sebagai langkah berhati-hati. Ya. Itu je ulama khilaf. Bimbang. Kalau kita sapu ngam-ngam je. Takut tak kena. Ada apabila tak sempurna maka tak sah wuduk kita. Mana pastikan bahawa yang rukun itu sempurna lah. Nak ada 6 tu. Tempat basuh muka. Apa tu? Bumbut, apa ni, kat kepala. Tangan sampai ke siku. Mana-mana lah. Mana kalau ada perkara yang menghalang. Tak boleh ya. Kaki, basuh kaki sampai ke buku lali. Kalau ada perkara yang menghalang. Getah ke minyak ke apa ke. Orang perempuan ni satu masalah kan. Make up. Sampaikan saya tak boleh sembahyang lah. Pasal nak buang make up tu tak boleh. Produk macam-macam kan. Ada produk apa? Busra wudu. Pandai-pandailah kita mengolah ataupun mencari jalan untuk penyelesaian janji dapat sempurna wuduk. Apabila wuduk kita sempurna maka solat kita sempurnalah. Okey. Okay, ada lagi soalan yang ingin diaju pada Ustaz, silakan. Ada satu lagi Ustaz, mengenai kalau kita pakai lotion di tangan kita kan, kita harus basuh dengan sabun ataupun kita ambil wuduk terus, boleh? Sebab dia kan berminyak. Tengok jenis lotion ke apa, dia adakah boleh menghalang wuduk. Maksudnya kalau lotion itu air yang kita basuhan, air untuk ambil wuduk itu sampai ke kulit kita, okey. Tapi kalaulah dia boleh menghalang daripada sampai ke kulit, maka
Tak sah lah, maknanya kena hilangkan lotion tadi lah. Dia banyak jenis. Jadi saya nak bagi gambaran gitu lah. Maknanya hukum fiqah tu dia kira apa-apa saja yang boleh menghalang daripada kena kulit menyebabkan tak sempurna, maka tidak sah. Jadi tidak menyalahkan lotion tu. Jenis apa? Kalau yang jenis menyerap air sampai ke kulit, maka boleh lah. Tapi kalau dia tak boleh menyerap, dia jenis tak boleh menyerap, maka tak sah lah wuduk kita. Kita pastikan gitu dulu. Jenis macam mana. Kalau menyerap, okey. Kalau tak menyerap, maka kena hilang dulu. Pasal apa? Lotion tadi. Kita tengok itulah. Jenis je lah. Okey ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Kita sentuh tentang kesempurnaan wuduk ni, saya tengok ramai juga di kalangan jemaah kita ni, kalau dia nak ambil wuduk tu, ada yang saya tahu kita sama ada nak basuh daripada ujung jari macam basuh kat siku tu, ujung jari sampai ke siku, ataupun daripada siku ke ujung jari. Lepas tu lagi satu kaki. Macam kaki kalau kita ada yang basuh, turunkan air, gosok di celah-celah jari dan sampai ke buku lali, itu. Ada yang kocak aje kaki di bawah paip air tu. Yang mana satu yang sempurna sebenarnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Kalau basuh tangan, dia mula pada jari dulu, ujung jari dulu sampai ke siku. Lepas tu kita selit-selitkan lah air tu, janji air tu mengalir. Yang kita lalu gitu saja, pastikan bahawa maknanya kita alirkan, maknanya kita basah tangan kita gosok-gosok sikit supaya air tu sampai mengalir kena semua. Kalau kita lalu saja kan, air tu, kemungkinan dengan laju apa dia tak kena. Itu nak kena hati-hati biar. Pasal tu kalau segi sempurnanya paip tu tak perlu kuat, kadang dia kena tu dia melantun kuat, jadi tak kena semua. Jadi biar perlahan tapi apa ni kena semua. Kita tengok mana kita lalukan air tu, kita gosok-gosok. Walaupun air tu sebesar botol mineral, tapi asalkan mengalir, okey. Ataupun kalau air tak ada tak, kita pakai spray untuk iron kan. Tapi kita masuk air bersih lah. Kita spray je. Tapi kalau air mengalir, kita jalan, kita lalukan, kita gosok. Asalkan air mengalir, sah je dia punya wuduk. Maknanya syarat dia mesti air tu mengalir dan rata semua. Dan kaki juga begitu juga, kita mulakan pada ujung jari sampai ke buku lali. Lalukan air, kemudian gosok celah-celahnya supaya semua air wuduk kita itu rata keseluruhan. Itu bagus semua. Jangan laju main kocak-kocak gitu ya. Lain kita ambil air wuduk dalam sungai, tentu dah. Kan? Tempat yang tu lain tempat macam tu. Ini paip. Biasanya kita paip lah sekarang. Ya, di bandar-bandar ni. Jadi itu nak pastikan bahawa rata keseluruhannya. Okey ya, jelas ya? Silakan kalau ada soalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Alamak. ya. Tak apa. Yang mana? Tak apa. Intan dulu lah. Bagi laluan pendekat Sorina dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya nak tanya ni Ustaz, tentang selepas kita ambil wuduk, lepas tu kita solat dan sementara katakan kita tunggu solat isyak lah. Kalau kita ambil kita solat maghrib dah selesai, sementara tunggu solat isyak tu kita berehat tanpa bergerak papan punggung kita tu kan Ustaz. Tetapi dalam keadaan berehat tu kita terlena. Adakah batal wuduk kita tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Apa ni, selepas ambil wuduk, sementara menunggu maghrib dan solat, menunggu solat isyak, itu istilah kita dalam kitab fiqhnya, kita duduk papan punggung kita rapat. Ya. Jadi kalau kita terlena dalam papan punggung kita rapat, itu tidak membatalkan solat kecuali kita baring. Kalau baring memang tak rapat lah. Ya. Dia tengok mana, tapi kalau lah rapat tapi sampai keluar liur basi, itu eloklah ambil wuduk semula. Pasal kita tak boleh harap tu itu bukan tertidur tu, memang tidur betul-betul. Sampai ke berdengkur, keluar air basi apa. Ya. Itu memang penat betul lah tu. Tengok keadaan. Kalau memang tertidur, manakan orang tidur macam kita tertidur masa dengar ceramah. Itu kan tidur biasa je, mana itu memang terlelap. Itulah yang dikatakan terlelap. Dalam keadaan papan punggung kita masih rapat, itu tidak membatalkan lah. Tapi kalau kita tidur baring betul-betul, walaupun sekejap, ya, itu eloklah kita ambil wuduk lain, ya. Kita perbarui. Kecuali ataupun kita duduk biasa juga tapi dia timbul syak macam ni. Dah batal betul? Dah batal ke belum? Batal ke belum? Kalau timbul syak macam tu, kita tak ingat dah batal ke? Nak tunggu sementara tunggu syak pun elok kita perbarui. Tapi hukum fiqhnya kalau kita lepas maghrib wuduk kita masih ada, kalau kita terlupa kita boleh pakai hak yang dah ada tu. Cuma sebagai langkah hati-hati, baik kita ambil bimbang takut memang dah batal, cuma kita lupa. Itu je. Okey. Terima kasih Ustaz. Silakan Intan. Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Tadi berkenaan dengan lotion tadi tu kan. Kadang sebelum kita tidur, kita sapu minyak angin ke ataupun minyak zaitun ke dekat kulit. Bila pagi tu dia ada rasa macam bekas-bekas minyak. Tu pun nak kena hilangkan dengan sabun juga Ustaz. Terima kasih. Untuk menentukan, saya kata saya balik kepada itu balik. Minyak tu tak salah. Minyak apa-apanya. Kita sapu minyak. Tua-tua ni banyakkan minyak angin lah. Ngubuk ke apa kan. Dia lain. Zaman muda-muda dulu pakai minyak wangi. Dan tua-tua ni pakai minyak angin. Kan? Bezalah. Dulu tidur wadak muka. Sekarang dah beradak dinding. Seorang ke utara, sekarang seorang ke selatan. Jadi kalau minyak yang kita pakai itu sama juga. Kalau boleh yang jenis menghalangkan wuduk dan kita tak yakin, eloklah kita ambil wuduk lain lah. Pastikan ataupun kita basuh dululah pakai sabun. Pastikan bahawa tak ada yang menghalang. Ataupun pastikan juga minyak itu halal. Minyak yang halal.
Katalah minyak tu berserang. Tapi kesahihan ataupun kehalalan itu tak jelas. Kalau macam tu dia jadi, kita tak tahu minyak tu dibuat daripada apa. Adakah daripada binatang yang halal atau binatang yang haram. Kalau binatang yang haram, walaupun sikit, walaupun menyerap, tidak menghalang wuduk, tapi dia jadi najis pula. Itu kena hilang juga. Itu nak pastikan semua tu. Bukan cakap menghalang wuduk, tapi pastikan bahawa dia adalah bukan najis. Ya? Barulah sempurna wuduk kita. Okey. Kadang dah sabun pun dia ada lagi lah Ustaz. Ya. Sisa-sisa dia. Dia menyerap tak menyerap? Itu pastikan. Minyak ni biasanya tak tahulah jenis minyak saya nak kata apa tu. Jenis macam mana saya tak tahu. Kalau dia memang menyerap, tak ada masalah. Dia maksudnya yang boleh menghalang ni macam jenis cat kan? Jenis macam tu. Ataupun jenis apa? Kita boleh faham dari segi yang boleh menghalang ni. Kita tak rasa. Ataupun apa-apalah yang jenis boleh menghalang, kita tak rasa. Kalau walaupun dia minyak tapi dia menyerap, tak ada masalah. Tak jadi masalah kita minyak tadi walaupun tak hilang betul-betul. Minyak wangi biasa minyak cat kapak ke apa, itu dia mengalir. Minyak masak, walaupun kita rasa minyak tu tapi dia menyerap. Ya. Itu je nak pastikan. Maknanya kalau menyerap tak apa, tak masalah. Walaupun dia tak hilang minyak tu. Tak hilang 100% masih ada tu. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi soalan yang diajukan, silakan. Kiranya ada sebarang kemuskilan berkaitan dengan solat, silakan. Ataupun mungkin soalan lain boleh juga, insyaAllah. Satu lagi Bunda, Ustaz, satu lagi soalan. Ya. Tentang semasa kita perempuan lah bersolat, kita pakai telekung lah, telekung. Kemudian tu sebelum pakai telekung tu kita kena pakai pakaian dalam dulu, t-shirt ataupun baju yang menutup aurat ataupun tak perlu satu. Apabila kita menggunakan pakaian sebelum kita pakai telekung, adakah perlu kita memakai lengan baju tu panjang ataupun pendek? Macam tu lah Ustaz. Soalan boleh tak apa? Macam masalah sebab kita kadang perempuan ni ada yang tidak memakai pakaian sebelum sembahyang, dia pakai saja telekung. Ada yang memakai pakaian seperti baju, tapi yang saya nak tahu adakah apabila kita menggunakan pakaian dalam tu, t-shirt tu lengan lah, yang berlengan tu mesti panjang ataupun boleh pendek je Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Aurat, sebut kata kita bincang aurat, maknanya kalau aurat perempuan keseluruhan badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Aurat ini, tujuan aurat kita tutup untuk siapa? Dengan manusia. Kalau dengan Allah, tebal mana pun Allah nampak. Ya. Kita yang di suasana berbeza. Kalau kita sembahyang kat rumah, kita pakai telekung saja, telekung kita tebal. Tak ada masalah. Ya. Tapi kalau kita solat di masjid, di surau, di mana-mana, maka pastikan bahawa
kita pakai pakaian kerana kita bayar macam ni. Kalau kita sedang solat, ada cahaya masuk menembusi pakaian, nampak kulit. Ya. Menyebabkan orang tengok, nampak. Jadi itulah yang merosakkan, yang katakan tak sempurna aurat dalam solat. Apabila ada orang nampak. Kat rumah kita tak apa, kita seorang je. Kita dengan Allah Ta'ala. Di luar, kita kena pastikan bahawa tak ada orang yang nampak aurat kita. Disebabkan telekong saja, kalau kita pakai pakaian yang sempurna aurat, kita pakai telekong pula. Jadi walaupun cahaya datang, tak menampakkan aurat kita, maka sempurna lah. Tapi kalau kita telekong sahaja, ada tempat yang khusus kita boleh buka pakaian kita, tiba-tiba ada cahaya masuk, kena badan kita, nampak. Maka itu menyebabkan aurat dalam sembahyang kita tak sempurna. Dan menyebabkan boleh batal solat kita, boleh ada orang nampak. Itu nak pastikan betul-betul. Makna tengok pada tempat. Di rumah lain, tapi di tempat awam lain kita berpakaian. Pasal ada orang lain. Wallahu a'lam. Jelas kan? Jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita ada lagi soalan? Kalau dah tak ada soalan, kita nak tutup kuliah. Ada tak lagi? Mungkin Ustaz pun ada urusan pada hari ini. Ada ke Ustaz? Saya nak pergi ke Masjid Kelayah. Ada pelanggan. Yalah, tak apalah. Okey. Kalau macam tu, nampaknya pun jemaah tak ada soalan untuk pagi ni. InsyaAllah kalau ada sebarang soalan, kita simpan untuk kuliah yang akan datang bersama dengan Al-Fadil Hassan Al-Fadli. Jadi kita tutup kuliah kita dulu pada pagi ini. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Fadil Imam Masjid Negara, Al-Fadil Imam Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang sudi bersama kita di kuliah subuh pada hari Sabtu ini. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit, berbagai masalah, mudah-mudahan Allah makbulkan segala doa kita, diberi kepada mereka syifa yang sempurna, dimudahkan segala urusan. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu walaupun ringkas, tazkirah ringkas pada pagi ini tentang amalan mengamalkan solat, tentang kesempurnaan wuduk kita, kesempurnaan dalam solat. Mudah-mudahan bermanfaat, tambah ilmu kita yang barakah. Mudah-mudahan solat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi ini juga pihak Gema Nur Iman juga ingin merakamkan terima kasih kepada semua jemaah yang turut serta dalam lawatan mahabbah semalam ke Tanjung Karang. Dan Alhamdulillah semuanya gembira, seronok ketika program tersebut, semuanya berjalan lancar dengan izin Allah. Dan tentulah lawatan tersebut meninggalkan kesan-kesan yang manis dalam hati kita kerana dapat bertemu, terutama sekali pihak Gema Nur Iman, AJK dapat bertemu dengan jemaah bersama kita berukhuwah. Mudah-mudahan kita dapat lagi mengadakan lawatan-lawatan ke tempat lain insya-Allah untuk menyantuni para asatizah. Mungkin juga kita boleh buat rombongan ke Masjid Negara. Mungkin ramai pun tak pernah sana. Jadi mungkin kita ke Masjid Negara, kita buatkan kuliah kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Boleh Ustaz tak? Boleh. Kita buat rombongan Masjid Negara buat kuliah, sebab kalau pergi ke situ mungkin kita boleh dengan lebih ni lagi lah untuk kita dapat round-round lah tengok
ke sekeliling, lalu kita pergi semayang je, mungkin ustaz boleh buat tour keliling masjid, cerita kisah-kisah apa. Jadi alhamdulillah mungkin tu tempat yang paling dekat, mungkin ramai jemaah boleh kita bersama berkuliah dengan Ustaz Gema Nur Iman, kuliah secara langsung dari Masjid Negara. InsyaAllah kita akan cuba usahakan, insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Buat link. Kita ada dua ustaz, kita ada Ustaz Nazri dan juga Ustaz Hassan, insyaAllah. Terima kasih kepada Gema Nur Iman. Terima kasih kepada para jemaah semua yang hadir kuliah pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus istiqamah, kita mencari ilmu, menuntut ilmu. Moga Allah limpahkan rezeki pada kita, gandakan, dan Allah luruskan ataupun Allah permudahkan segala urusan kita, segala kesulitan kita, insyaAllah. Untuk kuliah seterusnya sebentar lagi, lebih kurang 1 jam dari sekarang, bersama dengan seorang lagi Imam Masjid Negara, iaitu bersama dengan Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk kelas Tadabbur Al-Baqarah, surah Al-Baqarah pada pukul 9 pagi. Dan untuk itu kita tutup kuliah kita dengan segala bangga sukacita. Silakan Al-Fadil Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله توفيق الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.